Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berada dalam chapter 11. Chapter 11, Accounting for Incomplete Records and Single Entry. The last chapter in Matriculation Syllabus. Okay, before this, kita dah cover 10 chapter, di mana chapter yang ke-6, 7, 8, 9 dan 10 serta chapter yang terakhir, chapter 11 ni akan diuji dalam final nanti untuk calculation. Okey, dalam chapter-chapter sebelum ni kita dah tengok dalam chapter 6 kita dah tengok apakah macam mana kita nak mendapatkan nilai bank yang akan direkod dalam statement of financial position. Okey, gambar rajah ini ataupun dua statement ini adalah statement yang selalu cikgu ulang setiap kali bermula satu-satu chapter yang baru. Okay, kita at last ataupun sebelum ni cikgu selalu juga mention ini adalah matlamat akhir kita dalam semester 1 di mana end of this semester students should be able to prepare statement of profit or loss and statement of financial position. Okay, inilah matlamat kita yang terakhir. So bila nak sediakan statement of financial position ini, pelajar perlu faham bagaimana kita nak mendapatkan nilai bank ataupun cash in bank, nilai yang latest, yang terkini, yang telah dibuat adjustment yang akan direkod dalam statement of financial position at the end of accounting period. Kemudian kita juga dah tengok macam mana kita nak merekod account receivable, macam mana kita nak mengira allowance for doubtful account. Ada juga company yang tidak ada allowance for doubtful account, dia terus menggunakan kaedah hapus kira langsung ataupun direct write-off method. Okey, kemudian kita juga dah belajar macam mana kita nak menentukan nilai inventory akhir yang akan direkod dalam statement of financial position. Kita ada 3 kaedah. Kita ada 2 sistem, iaitu periodic system and perpetual system. Dan kita ada beberapa kaedah. Kita ada 3 kaedah, iaitu kaedah LIFO, FIFO dan juga average method. Okey, kemudian kita chapter 9 kita dah belajar apa yang dimaksudkan dengan non-current asset. Dalam non-current asset ini ada accumulated depreciation, how to calculate the depreciation, di mana depreciation akan dimasukkan di bahagian expense dan accumulated depreciation akan mengurangkan non-current asset. Okey, dan untuk non-current asset ni sebenarnya ada banyak, kita cuma fokus kepada fixed asset untuk calculation. Okey, kemudian previous chapter juga kita dah belajar tentang liability. So dalam liability ni ada 7 ataupun 8 perkara yang you all perlu tahu. Di antara liabilities yang you all perlu tahu adalah seperti bond payable, notes payable dan loan. Ini konsep dia lebih kurang sama lah. Kemudian kita ada interest payable. Interest payable ini adalah salah satu daripada accrued expense ataupun expense payable. Okay, benda yang sama. Kemudian dalam chapter 5, you ada belajar tentang unearned revenue, a part of adjustment. Tapi dalam chapter liabilities, again kita jumpa sekali lagi unearned revenue as a liability. Okey. Kemudian kita ada account payable yang hanya wujud apabila kita membuat pembelian secara kredit, hutang kita kepada kerajaan yang kita collect daripada customer dan masih belum dibuat bayaran kepada kerajaan, selagi belum dibayar kepada kerajaan, selagi itu dia adalah liability, sales tax payable. Dan kadang-kadang kita memberi warranty ataupun jaminan kepada pelanggan, so dia juga adalah sebahagian daripada kita punya responsibility ataupun kita punya obligasi. Sekiranya barang yang kita beri jaminan tersebut rosak ataupun tidak dapat digunakan, kita perlu mengambil tanggungjawab untuk menggantikan dengan yang baru ataupun membaiki barangan tersebut. Okey, ini semua yang kita dah cover dalam 10 chapter yang kita dah belajar sebelum ni. Dan hari ni kita nak baca chapter yang ke-11. Kalau tengok logik dia, kita dah kalau kita dah baca 10 chapter ni, kita dah habislah satu, kita dah bersediakan statement of financial position. Tapi apa pula chapter yang ke-11 ni? Okay. Chapter yang ke-11 ini menceritakan tentang incomplete records dan single entry, di mana ada di antara company-company, ada di antara bisnes yang tidak menyediakan rekod perakaunan dengan betul, tidak menyediakan rekod perakaunan dengan proper. So, bagaimana kita nak membantu company-company ini untuk menyediakan laporan keuangan? So, laporan keuangan yang tadilah ini. Macam mana kita nak bantu company ini untuk menyediakan laporan keuangan ini tanpa ada maklumat yang lengkap?
So, jom kita tengok apa yang kita perlu faham di akhir chapter ini. Kita ada 3 sahaja learning outcome, di mana selepas berakhirnya chapter 11 ini, pelajar-pelajar sepatutnya boleh mendefinisikan ataupun mengenal pasti masalah-masalah yang timbul dalam incomplete record dan single entry ni. So, nanti kita tengok apa yang dimaksudkan dengan incomplete record dan single entry. Kemudian pelajar dapat calculate the net profit. Okey, matlamat kita nak sediakan financial statement. Financial statement yang akan kita sediakan adalah statement of financial position dan statement of profit or loss. Dua-dua ni, financial position and profit or loss. Dan yang kedua ni kita boleh calculate the net profit. Net profit ni kita akan dapat sekiranya selepas kita menyediakan statement of profit or loss. Kalau kita dah boleh prepare yang ketiga ni, prepare financial statement, kedua-dua financial statement ni, maknanya kita dah cover untuk second learning outcome, second objective ni. So, di mana kedua-dua financial position ini kita perlu sediakan menggunakan dua kaedah. Ada company yang kita perlu menggunakan kaedah comparison method, ada company yang kita akan menggunakan kaedah analysis method. So, kita tengok apa beza kedua-dua kaedah ini. Sebelum tu kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan incomplete record ni. Incomplete record ni dia berlaku dalam satu-satu perniagaan di mana perniagaan tersebut tidak tidak melantik ataupun menggajikan pekerja yang khusus untuk menyediakan perakaunan. Kadang-kadang pemilik sendiri yang akan menyediakan akaun dia, dan akaun tersebut mungkin disediakan dalam keadaan no proper knowledge of accounting. Dia tidak ada pengetahuan dalam accounting. Kemudian kadang-kadang incomplete record ini juga disebabkan oleh perkara-perkara lain seperti dokumen-dokumen sumber seperti resit, voucher, invoice yang direkod dengan baik tetapi stolen, lost ataupun destroyed disebabkan oleh kebakaran ataupun banjir dan sebagainya. Kadang-kadang dia merekod dengan baik tapi rekod-rekod tersebut hilang, tidak dapat digunakan, musnah. So, disebabkan ini maka kita terpaksa menggunakan dua kaedah yang kita katakan tadi, sama ada kita guna kaedah analysis method ataupun capital comparison method untuk menyediakan financial statement. Okey. Kemudian apa pula yang dimaksudkan dengan single entry system? Single entry system ni adalah satu keadaan di mana apabila bisnes tersebut dia rekod juga, tapi dia rekod apa yang dia tahu saja, setakat apa yang dia tahu. Kadang-kadang dia buat double entry, kadang-kadang dia buat single entry, kadang-kadang dia tak buat langsung. Contoh dia, dia menyediakan cash book, dia ada buku tunai. Dia rekod dia masuk, dia rekod dia keluar. Tapi dia setakat rekod debit cash. Maksudnya dia ada rekod dia masuk, tapi dia tidak merekod kredit apa, dia tidak ada double entry. Dia cuma rekod single entry, satu part, satu belah debit je dia rekod. Kalau duit keluar dia rekod sebelah kredit saja, kreditkan cash. Tapi debit apa tu dia tidak rekod. Okey, dan selalunya dia adalah menyimpan beberapa rekod seperti checkbook, files supplier punya, kita panggil apa, maklumat supplier, berapa kita berhutang dengan supplier yang masih kita belum buat bayaran. Buku-buku hutang biasanya dia ada. Okay. Kemudian asset dan liability ni, ini usually not track in single entry system. Kita selalunya kalau berkaitan dengan asset dan liability ni, kita lebih, kalau dalam realiti sebenar, kita akan kira sendiri berapa barang yang aset-aset yang ada di dalam premis, dan kita akan interview pemilik sama ada aset tersebut masih ada hutang ataupun ada hutang-hutang. Ini selalunya kita akan dapat berdasarkan pemerhatian dan juga interview. Okey. Okey, kalau company macam ni biasanya berlaku pada perniagaan-perniagaan kecil yang tidak mempunyai knowledge dalam perakaunan, dan pada masa yang sama dia juga tidak hire somebody untuk menguruskan akaun dia. So, kalau company-company macam ni, biasanya dalam keadaan mana dia akan buat akaun? Biasanya dia tidak akan buat akaun, memang dia tidak menyediakan statement, financial statement. Tapi ada keadaan yang memaksa dia membuat financial statement. Bila mana LHDN minta
declare income, untuk bayar cukai, untuk calculate tax. So untuk tujuan tersebut, dia terpaksa menyediakan financial statement untuk dapatkan dia punya net profit, untuk nak kira tax. So untuk tujuan tersebut, dia akan mencari somebody yang boleh menyediakan financial statement untuk company dia. So bila kita dipilih, contohlah kamu sebagai pelajar Kolej Mara Kuala Nerang, dia minta, pakcik ni dia ada kedai, dia minta tolong sediakan financial statement untuk company dia lah, untuk bisnes dia. So bila kamu dapat, kamu pergi ke dekat dia punya premise dan kamu minta, bagi saya journal, dan saya boleh post ke ledger, saya boleh sediakan trial balance, kemudian saya boleh sediakan financial statement dengan baik sebab saya dah belajar semua tu. So knowledge dalam chapter 1 sampai chapter 10 yang kita dah belajar tak cukup untuk kamu nak tolong pakcik ni sediakan financial statement dia. So sekarang chapter 11 ni sangat penting untuk kita nak tolong lah, nak tolong individu-individu yang tidak menyediakan perakaunan dengan baik ini, untuk dia dapat menyediakan financial statement at least untuk tahun pertama. Bukan tahun pertama bisnes ni bukan tahun pertama dia memulakan perniagaan, tapi tahun pertama dia membuat rekod dengan baik. Kemudian bila masuk tahun yang kedua tu, dia lebih mudah lah, lebih mudah untuk kita membuat secara lebih proper dengan syarat. Dia hire somebody untuk record properly account tersebut. Okey, ini dua masalah lah yang akan timbul. Yang pertama, incomplete record. Incomplete record ni biasanya disebabkan oleh dokumen-dokumen yang kita ada tu dia hilang, musnah. Dan yang kedua, memang dia record pun memang tak proper lah, tak proper, dan dia cuma ada certain yang dia tahu saja dia record. Okey, apakah disadvantages? Okey, cikgu prefer kalau you guna istilah efek kesan kepada incomplete record dan single entry. Kalau disadvantages ni mungkin ada dia punya advantages, tapi kalau improper record ni sebenarnya incomplete record dan juga single entry ni, dia advantage dia cikgu rasa tak ada kot. Dia punya efek dia lah, kalau kita tidak menyediakan perakaunan dengan baik, efek dia adalah kita tidak dapat menyediakan trial balance. Kita tak dapat nak tahu kita punya total debit dan kredit untuk kita nak tengok accuracy of books of account tu. Kita tak dapat nak sediakan trial balance. Okay, yang efek yang kedua dia adalah information related to asset and liability cannot be reliable. Maksudnya dia susah kita nak betul ke tak betul. Kita nak percaya tu. Nilai asset dan liability tu kita susah nak dapat satu benda yang accurate. Kemudian accurate profit or loss pun cannot determine. Kita tidak dapat mengenal pasti nilai ataupun jualan untung ataupun rugi yang tepat. Kita tak dapat nilai untung ataupun rugi yang tepat sebab kita tak merekod dia dengan, kita tak sediakan journal. Bila tak ada journal, kita tak boleh nak post ke ledger. Kemudian kita tak boleh nak sediakan trial balance dan juga financial statement. Okey, kita juga tidak boleh membuat perbandingan di antara satu tahun. Performance kita tak boleh nak nilai. Kita tak boleh nak kata tahun ni lebih baik daripada tahun lepas sebab kita memang tidak ada satu kayu pengukur. Maksudnya kita tidak ada financial statement untuk kita nak compare antara satu tahun dengan satu tahun. Dan kita juga tak boleh nak compare antara satu business, satu company dengan satu company yang lain sebab kita tidak menyediakan perakaunan dengan baik. Dan yang terakhir dia, corruption. Dia susah untuk kita nak detect. Penyalahgunaan, penyelewengan, susah kita nak detect sebab memang kita tidak menyediakan perakaunan dengan baik. Okey, ini sekali lalu apa yang sepatutnya kamu faham kepentingan untuk kita belajar chapter 11. So chapter 11 ni sangat penting sekiranya kita bertemu dengan company-company yang tidak menyediakan, dia tidak merekod dia punya transaksi, masa berlalu, kemudian baru dia minta untuk kita sediakan financial statement, dan apa yang kita boleh bantu dia adalah kita interview dia untuk mendapatkan maklumat-maklumat tertentu. So jom kita tengok macam mana kita nak bantu peniaga-peniaga seperti ini menggunakan dua kaedah